Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam tadi, Lokman Nur Adam mengamuk dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dia tuduh Ismail Sabri berpakat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk masukkan Najib Razak dan Ahmad Zahid Hamidi ke dalam penjara. Hari ini Ismail Sabri telah jawab. Ismail Sabri tidak campur tangan langsung di dalam urusan mahkamah. Mengikut feedback yang saya dapat dari deep throat saya, mereka tidak pernah terima panggilan telefon dari Perdana Menteri. Baik Ketua Hakim, Chief Justice ataupun Peguam Negara, AG. Mereka tak terima arahan ataupun panggilan dari ada ke Perdana Menteri ataupun wakil kepada Perdana Menteri, orang tengah. Tak pernah menghubungi mereka, mengarah mereka tentang apa perlu buat di dalam kes Najib dan juga di dalam kes Zahid Hamidi. Ismail Sabri neutral. Dia tidak salah guna kuasa sebab sekira dia panggil, dia arah baik mahkamah ke pejabat peguam negara ke, perkara ni akan bocor. Tidak ada rahsia dalam Malaysia. Semua bocor. Termasuk kertas siasatan dari pihak polis atau pihak SPRM. Semua bocor. Dan Malaysia Today dengan senang boleh dapat salinan-salinan kertas yang kononnya OSA di bawah Official Secret Act. Tapi kita boleh dapat dan banyak kertas yang sepatutnya rahsia kita telah keluarkan. Jadi, there is no secrets in Malaysia. Kalau Ismail Sabri bertindak untuk campur tangan, untuk mengarah baik Peguam Negara ke, Ketua Hakim ke, siapa-siapa sekalipun, perkara ni dengan senang akan ketahui. Lokman pun banyak bocorkan rahsia. Rahsia mesyuarat di antara Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin tertentu. Lokman banyak cerita tentang rahsia tersebut. So, mana ada secret meeting? Tak ada. Lokman sendiri banyak bocor rahsia. Dan mengikut feedback saya, sah Perdana Menteri tak campur tangan di dalam kes Najib ataupun di dalam kes Zahid Hamidi. Jadi tuduhan bahawasanya Ismail Sabri ni berpakat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menentukan yang Najib dan Zahid masuk penjara tu fitnah, fake news. Tapi yang saya tahu, feedback dari orang dalam jugalah, nampaknya Najib tak lepas. Najib akan masuk penjara. Dan keputusan Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan bahawasanya Najib bersalah dan perlu dipenjara 12 tahun dan dengan denda 210 juta tu akan kekal. Saya rasa mereka tidak akan ubah hukuman. Mereka tidak akan naikkan hukuman ataupun mungkin reduce hukuman. Tapi walau bagaimanapun hukuman tu akan kekal dan Najib akan masuk penjara. Dan penyokong-penyokong bosku ni kenalah bersedia untuk eventuality. Maknanya Najib's going to jail, you better be prepared for that. Jangan terkejut. Jangan nanti terduduk bila keputusan Mahkamah Persekutuan bahawasanya hukuman tu kekal. Dan saya tengok pun kalau mengikut peguam-peguam lain lah, peguam yang handal. Misalan kita ambil contoh Hanif Katri sebagai satu contoh. Dan ada beberapa lagi. Mereka telah menghurai, menganalisa perjalanan mahkamah dan mereka beritahu bahawasanya banyak yang sedang berlaku
disebabkan kesilapan Peguam Najib sendiri. Maksud dia peguam yang dululah. Dan peguam yang baru dilantik ni tidak boleh buat banyak. Very little they can do oleh kerana keputusan dah diturunkan dan mereka gagal untuk membuktikan atau meyakinkan mahkamah bahawasanya Najib tidak bersalah. Jadi untuk nak repair, untuk nak perbaiki kerosakan yang telah dibuat sebelum ini a bit difficult, susah. Dan oleh kerana itu dan oleh kerana peguam meminta lanjutan masa 3-4 bulan untuk bersedia untuk kes ini dan mahkamah tolak, maka peguam baru ini, Peguam Najib, tidak boleh nak bersedia untuk kes ini dan tak mampu nak membentang hujah-hujah mereka tentang sebab apa Najib tidak bersalah dan sebab apa hukuman terhadap Najib ni sepatut ditolak ke tepi, iaitu penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta. Sebab apa perlu ditolak ke tepi? Apa dia hujah-hujah? Mereka tak boleh nak membentang defense mereka. Memandangkan masa tak cukup dan mereka minta masa dan masa ditolak. Permohonan masa ditolak. Jadi peguam baru Najib ni tidak akan membentang hujah. Mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan secara lisan ataupun bertulis tentang sebab apa keputusan dan hukuman terhadap Najib ni perlu digugurkan. Oleh kerana itu, Mahkamah Persekutuan akan ambil hujah terdulu. Bermaknanya hujah semasa Mahkamah Rayuan dulu. Dan hujah itu akan diguna oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi hujah dulu di Mahkamah Rayuan gagal. Bermaknanya hujah itu telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Dan oleh kerana itu, Mahkamah Rayuan kekalkan hukuman ke atas Najib, hukuman Mahkamah Tinggi. Jadi, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Mahkamah Tinggi bahawasanya Najib ni bersalah dan perlu dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta. Mahkamah Rayuan setuju dengan keputusan itu, keputusan Mahkamah Tinggi. Jadi, sekira hujah itu akan diguna untuk mahkamah yang sekarang, iaitu Mahkamah Persekutuan, dan tidak ada hujah baru untuk meyakinkan Mahkamah Persekutuan sebab apa perlu hukuman itu digugur, maka sah Najib akan kalah. Sebab di Mahkamah Rayuan, hujah tu sudah dikalahkan. Dan pihak pendakwa pula mengeluarkan hujah baru. Mereka meyakinkan Mahkamah Persekutuan sebab apa hukuman perlu dikekalkan. Tidak sepatut digugurkan. Jadi kalau sekira Peguam Najib tidak mengeluarkan hujah baru dan Mahkamah Persekutuan mengguna hujah yang lama, argument yang lama, maka Najib's finish. Bermaknanya hujah itu yang meyakinkan Mahkamah Rayuan yang Najib bersalah dan hujah yang sama kalau diguna hari ini, maka Najib is going to lose his case and Najib is going to jail. Dan ringkas cerita, keputusan Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah sebelum ini, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan tidak salah di dalam keputusan mereka. Keputusan mereka ni betul dan keputusan ni perlu dikekalkan dan Najib perlu masuk penjara. Itu yang saya nampak.